Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah Azza wa Jalla kerana malam ini merupakan malam pertama kita berada di bulan Ramadan tahun 1435, yang mana kalau kita lihat kepada sejarah orang-orang yang soleh di zaman dulu, mereka berdoa 6 bulan sebelum hari Ramadan, minta Allah Ta'ala sampaikan mereka kepada Ramadan. Kemudian lepas pada selesai daripada Ramadan, dia berdoa pula kepada Allah Ta'ala, minta Allah kabulkan amalan yang mereka lakukan itu. Jadi kita sama-samalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, panjatkan kesyukuran dan doa kita supaya Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sebagaimana Allah beri kepada kita sampai kepada bulan Ramadan. Kita minta Allah Ta'ala sempurnakanlah cita-cita dan hajat kita yang besar, iaitulah nak beribadat dengan sebanyak mungkin dan sebaik mungkin di bulan yang mulia ini. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala hidayahkan kepada kita sebagaimana semangatnya kita di awal Ramadan. Kita minta semangat ini jangan turun tengah jalan. Kata orang semangat awal, akhir tak ada lah. Sebaliknya, orang-orang yang kuat beribadat ini di akhir Ramadan lagi tinggi darjat dia. Bila mari 10 akhir Ramadan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam syadda mizar, ikat kain dia. Artinya terus beribadat kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebanyak-banyaknya. Karena itulah kata ulama, di antara petunjuk amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini, iaitulah al-iktsaru min anwa'il ibadat, memperbanyakkan berbagai jenis ibadat. Salah satu ibadat yang besarnya yang menjadi fardu tonggak kepada Ramadan ini, iaitulah ibadat puasa. Puasa di siang hari. Dan kembar dianya iaitulah berqiyam pada waktu malam. Kita ni kalau nak tengok, kita rasa letih dah kita ni. Salat tarawih 20 rakaat banyak. Tapi kalau kita tengok dengan jam, daripada kita salat tadi dari bermula dekat hampir pukul 9, sudah pukul 10. Allahu Akbar. Kita ada 23 jam daripada 24 jam hanya ibadat sunat yang kita buat lillahi ta'ala. Barulah kalau kita kira, kita main matematik jam ini, baru kita rasa malunya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tuhan beri aku masa yang begitu banyak, kita boleh menghabiskan dengan tidur saja berapa jam. Kita habiskan masa kita dengan berbual saja berapa jam, dan kita menghabiskan masa duduk cakap dengan orang tu, orang ni pula berapa jam. Kita tak boleh nak habiskan masa kita pada Allah Azza wa Jalla ini kecuali sedikit sahaja. Namun kalau nak banding dengan zaman hari ini, walaupun sedikit, banyak dah tu. Ramai lagi orang tak mari langsung. Berapa ramai lagi orang duk tunggu tepi jalan. Berapa lama lagi orang duk tunggu televisyen di rumah dia dan sebagainya, yang tidak sampai juga mereka ke rumah Allah Azza wa Jalla. Jadi kita, inilah di antara ulang kaji kita ni untuk apa? Untuk kita rasa syukurnya kita pada Allah Azza wa Jalla di atas limpah kurnia yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita ini. Para jemaah sekalian, bila sebut tentang puasa ataupun as-siyam, maka apakah rukun dia? Rukun puasa tu ada berapa? Ini ulang kaji balik kepada hukum puasa. Para ulama mengatakan tak banyak. Rukun puasa ni ada 2 sahaja. Yang pertama, niat. Bila kita nak berniat, mesti niat puasa fardu Ramadan, puasa qada Ramadan nanti, dan puasa nazar, maka wajib kita kena niat pada waktu malam. Dalam hadis Nabi kita sebut, man lam yubayyitis siyama minal laili fala siyamalah. Siapa dia tidak berniat puasa pada waktu malam, maka dia tak ada puasa. Jadi kita kena niat malam. Bagi fiqh mazhab Syafi'i, ia mengatakan puasa setiap hari itu
ibadat yang mustaqil, ibadat yang tersendiri, maka wajib bagi kita yang nak berpuasa kena niat setiap malam. Lagu mana nak niat? Biasa kita duk belajar tu dalam buku Nawaitu Shauma Ghadin an ada'i fardhi Ramadan lillahi ta'ala. Tu paling panjang sekali. Tapi kalau kita tak kata lagi tu, kita kata dengan hati kita je. Saja aku nak puasa esok lillahi ta'ala. Cukup memadai. Bahkan dalam kitab fiqh Syafi'i, nama kitab dia Al-Iqna' fi halli al-fazi al-mukhtasar. Kitab Iqna' ni kitab masyhur dalam fiqh Syafi'i. Dia kata kalau orang tu bangun malam, bangun pada waktu malam, dia makan sahur untuk nak menguatkan dia puasa esok, kerana niat nak buat niat dah tu. Jadi makan sahur, niat dalam hati kita nak berpuasa itu sudah dikira berniat. Jadi kalau kita tak kata nawaitu shauma ghadin dengan mulut kita pun tak jadi masalah. Kalau kata pun tapi dengan hati tak niat, tak jadi. Kena ingat. Yang jadi niat dia di mana? Di hati. Mahalluhal qalbu, kata ulama, tempat berniatnya dalam hati. Itu yang pertama. Niat mesti kena niat setiap malam. Ada ke tidak pandangan ulama kata boleh kita niat sebulan? Ada ke tidak? Jawabnya ada. Fiqh dalam mazhab Imam Malik mengatakan kita boleh niat sebulan. Jadi kita niat selalu malam ni. Niat dalam hati kita, ya Allah, aku puasa sebulan Ramadan. Niat dalam hati. Enggak faedah apa. Malam esok kena niat pula. Ada faedah. Fiqh kita setiap malam kita niat. Niatlah, tak ada masalah. Tapi kalau ada satu hari kita terlupa sungguh, tak niat langsung daripada maghrib sampai ke subuh tak niat, kita boleh cover ke tidak dengan niat yang kita niat sebulan daripada awal Ramadan. Jadi para ramai di kalangan ulama mengatakan insya-Allah puasa kita tak payah qada kerana kita niat dah package dalam masa sebulan. Itu faedah. Tapi kita kena niat setiap malam, jangan duduk tak apa dah aku buat lah, biarlah kita niat setiap malam. Yang kedua, rukun yang kedua, al-imsaku anil muftirat, iaitulah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa ni berapa perkara? Ulama berijma' maknanya sepakat ulama mengatakan perkara yang membatalkan puasa itu ada 4 perkara. Ingat. Yang pertama sekali, makan dengan sengaja. Duk dia bismillah, makan, batallah puasa. Tapi kalau terlupa, jangan buat lupa, terlupa sungguh ni. Esok terlupa, mungkin hari pertama puasa kan. Sedap kuih ni, bismillah makan. Mari orang makcik dia kata, gua nak tak puasa tu, Allahu Akbar, terlupa. Tak batal puasa. Tapi jangan buat lupa, aku Allahu Akbar. Apa tergodah ni, biar orang sudah dulu. Marah pula kita ni, jangan lagi tu. Itu yang pertama, kena niat makan dengan sengaja, itu batal. Tapi kalau kita duduk dia tiba-tiba orang mari bawa golok besar gini, bawa pedih ke, bawa pistol mari tok atas kepala, nasi sepinggan depan, mau makan nasi ni, kalau tidak aku tembok, makan tak apa, tak batal puasa. Sudah makan besar pula, esok mari pedih lain pula tak apa, mari pula tak apa, tak ada masalah tu. Tak, itu dia kira. Yang pentingnya yang kita nak makan dengan sengaja, yang pertama. Yang kedua, minum dengan sengaja, batal. Dan segala jenis lah, seumpama dia lah minum. Ada orang tanya, isap rokok batal ke tak? Allah, 4 kali batal isap rokok. Bukan sakat batal sekali. Dah lah haram isap dah pula dah 2 kali jadi. Baik, jangan duduk gerah tu. Yang ketiga yang membatalkan puasa itu, iaitulah melakukan persetubuhan. Melakukan jima' dengan isteri dia pada siang Ramadan, batal puasa. Ada juga dia kata, ustaz, tak tahulah ustaz mari mana. Dia kata jangan buka puasa itu, minum air dulu lepas tu buka puasa. Ini karut, ustaz karut nama lagu tu. Mana adanya tengah hari ni batalnya puasa ni sebab mencabur kehormatan Ramadan. Itu perbuatan yang dosa besar. Jangan duduk gurau lah gitu. Mai minum dulu lepas tu buat. Tak. Yang keempat yang membatalkan puasa apabila keluarnya haid ataupun nifas. Contohnya seorang perempuan ini puasa maghrib pukul 7.30, 7.20 mari haid, Assalamualaikum, batal puasa dia hari tu. Allah kata tak lihat, nanti 10 minit lagi ni rugi sehari dia dah. Kalau batal awal-awal lagi suka juga dah. Dia tu boleh makan pagi ni 5 minit lagi nak maghrib batal, itu mari keluar haid maka batal puasa.
Jadi dia panggil 4 perkara ini ijma' ulama mengatakan batal puasa. Ada pun yang lain-lain yang kecil-kecil lagi tu, kau jadi mania kita ni. Kau orang hidung boleh ke tak boleh? Allah, kau orang hidung tidak ada masuk dal dah habis. Paling besar hidung boleh sebuah hari masuk bahawa dia tak lekat situ, tak boleh. Kau orang telinga itu di antara benda-benda yang tidak membatalkan puasa. Begitu juga telan air liur. Kita ni kalau bercakap keluar air liur dah. Duk dia keluar air liur boleh telan. Tapi jangan kumpul. Allah dah harga hari ni. Beruh mulut pak telah hazat boleh. Itu tak jadi pasal dia telah bersedia untuk nak minum. Jangan. Itu dia di antara perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa, jadi mudah sajalah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam galakkan kepada kita selain daripada ini hukumnya berniat dengan menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, dan yang besar juga daripada itu iaitulah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Kita kena ingat puasa ni ada 2 kategori. Puasa ada 2 jenis. Yang pertama dia panggil siyam az-zahir. Puasa hak zahir mudah. Tak makan, tak minum, tak duduk dengan isteri, puasa dah tu. Tapi satu lagi puasa yang menjadi objektif kepada disyariatkan puasa ini, iaitulah menahan diri daripada nafsu. Menahan diri daripada syahwat, sama ada syahwat batin ataupun syahwat zahir. Syahwat zahirnya tak duduk dengan isteri, itu zahir. Tapi syahwat batin ni macam-macam benda lagi kita nak. Marah kepada orang, dengki kepada orang, duduk mengumpat orang lagi, yang zahir pula banyak benda-benda, berkelahi dengan orang dan sebagainya. Kerana itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, Nabi katakan man lam yada' qaula zur wal amala bi. Siapa dia tak tinggal perkataan yang dusta, masih lagi menggunakan perkataannya. Tengah hari puasa tapi sumpah orang. Tengah hari puasa pergi pasar pagi, duduk dusta dengan, oi demi Allah, saya beli dah ikan ni harga RM50. Padahal dia beli 20 ya. Terus ada sumpah lah. Dia panggil qaula zur, perkataan yang dusta, sumpah, apa-apa kata-kata, bagi waktu tuduh jahat pada orang. Dia puasa tapi buat benda ni. Kata Nabi, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah Taala tidak berajak orang ni meninggalkan makan dan minum. Itu dipanggil puasa yang batin, iaitulah menahan diri daripada perkara-perkara yang menimbulkan boleh membawa dosa, maksiat, mungkar, maka itu dia panggil dosa. Jadi berusahalah para jemaah sekalian, seboleh mungkin sedaya upaya kitanya, bila kita berpuasa sampai peringkat Nabi kata fa in sabahu ahadun, kalau mari orang makimu, mai kata hudu pasal gila celaka, kita kata apa? Inni shaim. Mu kata nak kata apa, aku puasa. Rasa dia betul apa nak kata juga tak? Oh, dia puasa kita ni rupanya. Jadi inni shaim itu kita peringatkan diri kita, aku ni puasa, jangan duduk kelahi dengan orang. Satu. Inni shaim, aku ni puasa, jangan duduk balas. Jadi kita beritahu pada orang itu, aku puasa, tak makan. Tak payahlah duduk kelahi dengan saya. Ini puasa yang batin. InsyaAllah dalam siri tazkirah kita akan datang, kita akan perincikan cerita ni. Kemudian bila kita berpuasa, apa yang kita nak? Yang pertama sekali, lepas pada malam ini, malam yang pertama ni, balik mesti makan sahur. Mesti makan sahur. Malah aku makan sahur pukul 12 malam ni, maka pakai tidur terus, bangun-bangun subuh. Boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh, tapi menyalahi peraturan. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Nabi kata makanlah sahur kerana sahur itu berkat. Dan perbezaan di antara puasa kita dengan puasa orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi, orang dulu, iaitulah aklatus sahur. Orang Yahudi dia makan malam, lepas tu dia tidur tak bangun-bangun dah. Kita sebagai orang Islam makan malam, tidur, sahur, itu perbezaan di antara kita dengan Yahudi. Maka Nabi kita bergalakkan supaya kita akhirkan sahur kita sehingga kepada peringkat yang terakhir sebelum daripada subuh, dan cepat berbuka puasa. Jadi berbuka puasa ni yang disunatkan, Nabi kita kata buka puasa dengan apa? Yang pertama dengan rutab. Kena rutab, buah tamar separuh masak. Itu hak pertama. Fa illam yakun, kalau tak ada rutab, fatamr, buka puasa dengan tamar. Tamar ni buah kurma hak kering tu dia panggil tamar. Kita ni pakai bayar tamar belaka, tak? Lah dia ada kategori dia. Hak lembek tu, hak duk takar comel tu, itu dia panggil rutab. Itu yang afdalnya. Sebab apa afdal? Sebab perut kita ni kosong.
Kalau terjun masuk benda kerah, dia jadi kanyak. Gak perak ni. Apa lagi kalau pakai sumbak geruk, macam tsunami nak masuk ni dah. Berapa mi mana pula hari. Jadi penat pagi-pagi pun. Jadi Allah Taala rahmat pada kita, Nabi kita rahmatul alamin, ajar sikit-sikit. Ajar masuk benda manis. Sebab apa nak benda manis ni? Kata ahli sains, ini puasa dari sudut sainsnya pula. Ahli sains kata bila kita puasa tak ada gula dalam tubuh kita ni. Gula kita tu diambil tenaga kita ambil dia boleh pergi sampai 18 jam. Kalau 18 jam tak masuk hal lain, dia akan ambil dari darah kita. Itu jadi masalah kita. Ambil dari lemak-lemak kita. Jadi cukup dah. Bila kita puasa dalam 13 jam, kita makan watama di peringkat awal, maka watama ni, kurma ni dalam masa 5 minit dia boleh hantar balik gula kepada darah kita ni. Tenaga kita cepat. Jadi orang makan tamar, mari tarawih insya-Allah sihat walafiat. Kalau pakai kawan nasi tak makan tamar lalu, itu masalah. Ni dok ni kalau tempat jamu yang tengok letak 3 biji tamar, soy dia ambil. Setengah tu tak makan rasa. Jangan. Kena paksa juga. Aku nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak makan juga tamar. Jadi Nabi kata kalau tak ada rutab, yang pertama. Yang kedua tamar, kalau tak ada juga jur'atu ma, minum air. Tak tahulah dalam hadis tak sebut onda teri mandi, tak ada. Jadi biarlah, dah tak ada tamar makanlah, nak macam mana rezeki kita dah. Itulah dulu perbincangan kita pada malam yang pertama ini. Mudah-mudahan semangat yang ada ini memberi motivasi kepada kita untuk terus beribadat. Nabi kata man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa dia berpuasa dengan iman dan mengharapkan pahala, Allah Taala ampun dosa dia. Wa man qama imanan wa ihtisaban. Siapa dia bangun berdiri malam, bertahajud, bertarawih, balik rumah pula sambung lagi tahajud, imanan wa ihtisab, beriman dan mengharapkan pahala, Allah Taala ampun dosa-dosa kita. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, saya tak baca di sini hadis-hadis palsu yang menyebut tentang kelebihan setiap malam tarawih. Itu hadis tu palsu. Tak ada dalam kitab-kitab hadis yang muktabar. Ada dalam kitab-kitab dia panggil kitab mauizah, kitab bimbingan ada, tapi dalam kitab hadis tak ada. Jadi insya-Allah tuan-tuan semua berniat puasa dalam hati, aku puasa esok lillahi taala, sudah memadailah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.